Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi perbincangan daripada topik ataupun buku berkenaan dengan 40 sirah masyhur dan juga dhaif ataupun palsu, yang mana kita hari ini insya-Allah sambung kepada kalau ikut buku kita ni, PDF saya ni, pada yang ke-36 ataupun tentang Isra' Mi'raj. Ada beberapa isu tentang Isra' Mi'raj, tarikh Isra' Mi'raj, hadis-hadis palsu sekitar Isra' Mi'raj ataupun cerita-cerita yang tak sahih, dan kemudian ada beberapa perkara lah yang insya-Allah kita akan cuba sentuh insya-Allah. Okey. So kita pergi dulu, adakah tarikh Isra' Mi'raj pada 27 Rejab? Di mana peristiwa itu bermula? Sebab dalam sirah popular, maknanya Ibnu Ishaq, At-Tabari, hatta Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lain, Isra' Mi'raj itu betul lah bermula di Mekah, di Kaabah ataupun Masjidil Haram. Tapi riwayat yang lain menyatakan dekat rumah Ummu Hani. Ummu Hani. Dan Ummu Hani ni ataupun nama dia yang popular juga iaitu Jumadah, iaitu anak kepada Abu Talib dan sudah tentu adik-beradik kepada Sayyidina Ali lah, ya, radhiyallahu anhu, kan. Jadi Abu Talib ni pun dia ada anak ramai juga, ada Aqil, ada Talib, sebab tu nama dia Abu Talib, kan. Talib, ada Jumanah ataupun Ummu Hani, kan, dan Fakhitah dan beberapa lagi lah, dalam beberapa riwayat, dan antaranya ialah Ummu Hani, adik-beradik pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi disebut Ummu Hani bin Abi Talib, maka disitulah nanti yang juga kita nak sebut, kita nak bincangkan. Okey, kita pergi dulu bahagian pertama. Sebahagian masyarakat meyakini bahawa peristiwa ini terjadi pada 27 Rejab. Okey. Sedangkan para ulama dan ahli sejarah berbeza pendapat mengenai tarikh sebenar mengenai peristiwa ini. Tengok kalau kat Malaysia ni 27 Rejab ni kuliah Isra' Mi'raj lah, kan. Lepas tu lajak pun ada juga. Dan masuk bulan Syakban ni pun ada lagi, kan. Kuliah Isra' Mi'raj. Baik. Jadi kita nak tengok yang pertama, pandangan para ulama mengenai riwayat ini ataupun kisah ataupun tarikh ni lah, kan. Kenapa diperbincangkan sangat? Sebab pertama, bukanlah waktu peristiwa bila tu, tapi apa yang berlaku. Itu yang paling penting. Tapi disebabkan kerana masyhur itu, kita nak tengoklah siapa punya pandangan dan apa pandangan ulama terhadap perkara ini. Maka saya nukilkan daripada kitab Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rakhiqul Makhtum. Maka beliau menyatakan, pertama, saya lalu ringkas je lah yang ni, ada beberapa benda lagi yang kita nak sentuh insya-Allah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun tak kala Allah memuliakan Nabi SAW dengan nubuwah kenabian. Ini adalah pendapat Al-Imam At-Tabari. Tapi tak sebut juga 27 Rejab ke, kan, dan seterusnya. Peristiwa tersebut terjadi 5 tahun selepas diutus sebagai Rasul. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang ketiga, peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini adalah pendapat Al-Allamah Al-Mansufuri, kan. Ni seorang hebat juga daripada India, dan dia ni pakar falak. Jadi dia buat kira-kira tu, kiranya lebih kurang 27 Rejab lah. Okay. Kemudian seterusnya, ada yang pendapat peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada malam Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Nombor 5, ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram. Ini Muharram pula, tahun ke-13 selepas kenabian. Kalau Muharram jauh lah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Nombor 6, ada yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah ataupun bulan Rabiul Awal tahun ke-13 selepas kenabian melalui riwayat Musa bin Uqbah radhiyallahu anhu, kan. Dan kemudian
juga dan riwayat daripada Urwah Ibn Zubair berlaku setahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nampak macam pandangan yang ke-6 ni dari sudut berlakunya tu macam kuat lah, tapi kita tengok dulu. Baik, kemudian beliau menjelaskan lagi, siapa? Syekh Safi Rahman Mubarakfuri, pengarang kitab Rahiq Makhtum. 3 pendapat pertama tertolak, alasannya kerana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 selepas kenabian. Sementara ketika beliau meninggal belum ada kewajipan solat 5 waktu. Kan? Ialah Nabi berkahwin umur 25 kan dengan Khadijah. Sayyidina Khadijah, kata Syekh Dr. Akram dia Al-Umari, umur 20, antara 25 dan 28 lah, bukan 40. Okay. Itu banyaklah tuan-tuan boleh baca. Buku pun dah ada, dah pelbagai menjelaskan tentang umur berkahwinnya Sayyidatina Khadijah dengan Nabi SAW. Maka bila berkahwin, umur Nabi itu 25 dan sudah tentu umur Nabi 35 tahun. 35 maksudnya 10 tahun selepas tu. Jadi belum lagi dibangkitkan jadi Rasul lah. Maka peristiwa ni bukan berlaku sebelum jadi Rasul, mestilah selepas jadi Rasul kan. Jadi itu dia punya perbincangan dia. Baik, maka kata Al-Mubarakfuri, 3 pendapat pertama tertolak, alasannya kerana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 selepas kenabian. Sementara maksudnya umur 35 tahun Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah lebih kurang meninggal. Dan peristiwa itu juga berlakunya yang masyhur Bani Makhzumi kan, cerita tentang Nabi bagi suggestion kan, bagi cadangan untuk mengangkat Hajarul Aswad tu kan. Ketika Nabi masuk tu Al-Amin, bukan Nabi waktu kecil, remaja tu, lebih kurang dalam umur 35 tahun lah. Berlaku juga dalam tempoh yang sama. Dia tak ada dalam hadis, tapi masyhur lah cerita tu ya, di sisi para ulama sirah. Baik, kemudian seterusnya, sedangkan pendapat yang lain juga tidak ada pembezaan pendapat bahawa kewajipan solat 5 waktu adalah pada waktu berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya aku tidak mengetahui mana yang lebih benar, kata pengarang kitab kita Syekh Safi Rahman Mubarakfuri. Namun jika dilihat pada kandungan surah Al-Isra' menunjukkan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah. Dapat disimpulkan daripada penjelasan di atas bahawa Isra' dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti waktu berlakunya. Ini menunjukkan bahawa mengetahui bilakah waktu terjadinya Isra' Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Seandainya ada faedahnya, maka pasti Allah akan menjelaskan kepada kita terperinci kan, macam Allah bersumpah dengan waktu duha kan? Kemudian Allah sebut tentang setahun bersamaan di akhir akhirat bersama dengan 50,000 tahun dunia. Mestilah ada sebab dia supaya manusia merenung. Maka bila sebut 27 Rejab, maka yang itu kita kata masyhur, ataupun ada pendapat Al-Mansufuri tadi berpandangan demikian. Namun daripada sudut kesahihan, ketepatannya peristiwa itu dia ada perbincangan dari sudut kesahihan dia, ketepatan dia. Jadi kalau ada cuti 27 Rejab tu cuti ya. Ada negeri yang cuti lah kan. Ada negeri yang tak cuti. Cuma kita nak kata dari sudut kesahihan fakta, penetapan mesti 27 Rejab, dia bukan apa, dia akan pergi benda-benda lain. Dia akan pergi solat ghaib pada malam 27 Rejab. Dia ada solat-solat tertentu, dia ada ibadah-ibadah ritual tertentu. Yang itu yang tak berapa cantik tu kan. Yang itu daripada sudut pengamalan itu kan. Sedangkan solat itu kita kata waktu-waktunya dari sudut pengamalan macam tahajud ke apa, tak adalah sebab waktu yang khusus, melainkan Ramadan je lah kan, melainkan tarawih lah, itu pun qiyamul lail ataupun tahajud. Cuma kita nak kata di situ kita tak nak ada benda-benda yang macam tu kan. Mandi, kalau ada mandi safar pula dah kan. Kalau ada waktu ni pula. Jadi benda-benda macam tu kita tetapkan, maka tidak ada benda-benda yang tepat, melainkan hatta tak payah cerita tentang ni, cerita tentang kelahiran Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kan. Tuan Guru ni Abdul Aziz pernah sebut kan, dia kata bukan penting sangat pun tentang maulud tu, kena kecam habis kan. Kelahiran tu, tapi yang penting apa yang Nabi bawa tu kan. Dia pernah sebut dalam video dia, yang teruk lah, semua orang cop dia Wahabi lah apa semua lah kan. Tapi kita nak kata asalnya betul tu kan. Maksudnya benda tu, peristiwa tu dah semua orang faham, memang ada wujud dah, berlaku sungguh. Dalam nas nanti kan, riwayat daripada Anas bin Malik, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, lebih daripada 20 orang sahabat riwayat tentang Isra' Mi'raj ni, confirm berlaku. Cumanya waktu tu kan, nanti ada pula orang silap faham di sebalik tu, dah waktu pun tak confirm, maksudnya tak sahih lah. Ada yang pandang macam tu. Golongan-golongan anti hadis, golongan-golongan liberal, golongan-golongan yang tak boleh menerima tentang nas tu, dia kata tarikh pun tak
tak ni ada perbezaan, apatah lagi berlaku ke tak? Kan. Dia akan pergi pula ke situ. Maka kita kata ketepatan itu berdasarkan apa yang diteliti ataupun yang kita tengok pendapat-pendapat ini, maka tidak ada pendapat yang lebih kukuh, melainkan kita kata benda tu ada persisihan. Cumanya peristiwa tu benar-benar berlaku dan benda tu betul-betul terjadi. Itu saja saya nak fokus pada isu ni dan boleh lihat kepada pembacaan itu. Okey, saya nak teruskan. Di manakah bermulanya Isra' dan Mi'raj? Imam Ibn Ishaq menukilkan daripada Ummu Hani bin Abi Talib, okay, iaitu menceritakan Rasulullah SAW tidak diisrakan melainkan ketika baginda Nabi SAW berada di rumahku. Ni beliau riwayatkan ni kan, siapa? Ummu Hani. Baginda Nabi SAW tidur di sampingku pada malam itu di rumahku. Mula-mula baginda Nabi SAW solat isyak kemudian tidur. Kami pun turut tidur bersama. Sebelum fajar Rasulullah SAW sudah pun mengejutkan kami, lalu solat subuh kami turut solat bersamanya. Pelik ni, Nabi pergi rumah perempuan ni kan. Ummu Hani ni tak ada kaitan dengan apa kita kata dengan Nabi SAW ni. Maksudnya bukanlah betul lah, tapi Ummu Hani Abu Talib pak saudara Nabi. Maka Ummu Hani ni dengan Nabi SAW siapa? Sepupu lah. Betul? Sepupu ni mahram ke tak mahram? Tak lah. Tapi tiba-tiba boleh sekali kat rumah ni kan. Jadi benda-benda macam ni lah dikritik oleh para ulama hadis. Nanti kita akan tengok kritikan-kritikan tu kan. Baik. Dan kemudian mereka kata Saidina Ali ada sekali pada waktu tu. Tak ada riwayat sebut Saidina Ali ada waktu tu. Kan. Di situ mereka bincang. Okey. Kemudian selepas itu Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Hani, malam tadi aku solat bersama kamu seperti yang kamu tahu di lembah ini. Selepas itu aku pergi ke Baitul Maqdis dan solat seterusnya. Sekarang aku solat subuh bersama kamu seperti yang kamu ketahui. Okey, ni dinukilkan oleh Ibnu Hisham juga, dan Ibnu Hisham ni ambil lah daripada Ibnu Ishaq kan, daripada kitab sirahnya. Jadi di sini kalau kita tengok, pertama daripada sudut riwayat, kita pergi terus musa seterusnya. Imam Ibn Jarir At-Tabari, Al-Baihaqi dan Ibn Asakir telah mengemukakan sanad bagi kisah ini melalui perawi-perawi berikut. Cerita ni ada sanad, tapi kita nak tengok sanad dia. Abu Ja'far Ar-Razi, Imam Az-Zahabi berkata, Abu Ja'far Ar-Razi tu meriwayatkan, beliau mengemukakan peristiwa Mi'raj dalam satu riwayat yang panjang melalui Rabi' bin Anas. Beliau mengembalikan daripada riwayat Abu Al-Aliyah daripada Abu Hurairah. Dalam riwayat itu banyak sekali perkara-perkara yang mungkar. Okey, itu satu. Khalid bin Yazid, riwayat lain, Imam An-Nasai berkata dia tidak dipercayai. Daraqutni berkata dia seorang yang tidak dipercayai kan. Maksudnya dia bukan perawi-perawi hadis-hadis yang sahih. Okey. Abu Harun Al-Abdi, Hamad bin Zaid berkata pembohong. Imam Ahmad berkata tidak bernilai langsung riwayatnya kan. Kesimpulannya, tidak ada riwayat sahih berkenaan Nabi SAW memulakan Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani, namun bermula pada malam itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama. Okay. Itu jelas kan. Jadi di sini kalau kita tengok, pertama daripada sudut kritikan-kritikan tu cukup banyak. Yang pertama, hubungan Ummu Hani itu dengan Nabi SAW sepupu, maka bukan mahram. Itu satu. Yang kedua, daripada sudut Quran itu sendiri dah mention, mereka kata memanglah Quran sebut dalam surah Isra' ayat pertama tu kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kan. Maka Allah menyebut pada surah tu, Allah beritahu pada kita yang berjalankan hamba-Nya siapa? Maha suci Allah kan, yang berjalankan hamba-Nya pada malam. Ayat tu sebut malam, tapi kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, sebenarnya separuh malam, waktu malam tu saja. Bukannya bila sebut malam ni macam satu hari, tapi sebenarnya separuh malam tu saja berlaku tu, Isra' Mi'raj tu kan, pada malam tu saja. Maksudnya berapa jam saja. Tempoh tu berapa jam? Separuh malam kan, ataupun kita kata separuh 24 jam kan. Okey. Jadi pada ayat tu sebut Masjidil Haram, bermula Masjidil Haram, maka mereka kata rumah Ummu Hani tu dekat Masjidil Haram. Maka Quran sebut daripada Masjidil Haram, maka tak mustahil daripada rumah Ummu Hani. Sebab apa? Rumah Ummu Hani dekat dengan Masjidil Haram. Mereka nak kaitkan juga macam tu kan. Dan yang ketiga juga, selain daripada ayat tu, tidak dinafikan juga kerana memang
daripada keturunan Sayyidina Ali tu sengaja nak dikaitkan dengan Nabi SAW supaya nampak daripada keturunan Abu Talib, terutama Sayyidina Ali tu ada kaitan peranan kat situ. Kerana apa? Akak dia kan, ataupun kita kata sister dia lah kan. Jadi dia ada peranan dekat situ, menunjukkan bahawa tinggilah martabat Sayyidina Ali tu. Kerana apa? Kerana peristiwa Isra' Mi'raj pun ahli keluarga dia terbabit tentang permergian Nabi SAW daripada Masjidil Haram dekat rumah Muhani ke Masjidil Aqsa. Di situ juga antara hujah yang ketiga yang menyatakan demikian. Baik, yang keempat, kerana riwayat tu tadi tak sahih. Riwayat yang sahihnya tak ada siapa petikai. Masjidil Haram lah. Betul-betul Masjidil Haram. Bila mana disebut Masjidil Haram kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Kenapa Nabi sebut berkati di sekelilingnya? Di sini cantik juga Imam Al-Qurtubi sebut kenapa. Ini macam kuliah Isra' Mi'raj sikit lah tapi kita cuba untuk riwayat-riwayat yang sahih lah kan. Okay. Jadi kenapa dimulakan Masjidil Haram sedangkan waktu tu Masjidil Aqsa kiblat dia? Kenapa tak mula daripada Masjidil Aqsa? Kenapa misi daripada Masjidil Haram? Al-Qurtubi jawab, kerana pada asalnya, hatta Imam Ibn Hajar juga jawab sebut tentang isu ni, kerana pada asalnya ialah orang percaya tentang Baitul Maqdis ni. Masjidil Haram ni orang tak berapa nak percaya. Sebab apa? Sebab kiblat. Satu lagi orang-orang Yahudi lah, Bani Israel dan sebagainya. Kerana mereka tahu di situ ada peristiwa nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel, kemuliaan yang Allah bagi pada tanah di Palestin itu sendiri. Maka bila mana berlaku peristiwa tu, Nabi ceritakan ada nabi apa dan sebagainya, solatnya kan, dan seterusnya. Maka mereka macam tergamam jugalah, macam mana Nabi ni, Muhammad ni, dia ni adalah orang apa kita kata Nabi lah, tapi dia ni sendiri, tapi orang kafir Quraisy tak percayalah Nabi Muhammad tu Nabi kan. Tapi bila cerita macam tu, ini cerita macam sama dulu, nenek moyang kita duk cerita juga Nabi tu ada kat sini apa-apa sebiji lah kan. Jadi bermulanya daripada Masjidil Haram kan, walaupun kita kata pertama sebab Masjidil Haram itu adalah kiblat yang Nabi rindui lah. Kita boleh tengok Al-Baqarah 143, 144 dan berbagai lagi kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami tengok Nabi tu banyak kali duk tengok ke langit supaya turunnya tentang peristiwa berkenaan dengan pengubahan semula kiblat kan. Baik, tapi saya nak sentuhnya Masjidil Aqsa. Kemudian juga Allah sebut lepas Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilinginya dan untuk kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ada nabi, kenabian apa dan sebagainya. Dan kemudian innahu huwas samiul basir kan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ayat tentang Isra Mi'raj yang menyatakan terang-terangan daripada Masjidil Haram, bukan daripada rumah siapa-siapa kan. Tapi masyhur dalam kitab tafsir pun dia akan bawa riwayat Ummu Hani. Ada kitab-kitab tafsir yang akan bawa riwayat daripada rumah Ummu Hani. Jadi kita kata bukanlah isunya kenapa watak tu kena ada kan, kenapa dia mesti wujud, tapi kita kata Quran tu jelas dah, sebut jelas dah Masjidil Haram tu, tak perlu lagi pada pendetailan yang lain kan. Dan ayat Isra Mi'raj ni dia ada 5 ayat. Yang keseterusnya ayat 11 ataupun 12, 13, 14 dalam surah An-Najm kan. Afatumarunahu ala ma yara kan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratin muntaha indaha jannatul ma'wa kan. Maka Allah sebut tentang bagaimana orang kafir Quraisy membantah apa yang telah pun engkau lihat wahai Muhammad, maksudnya yang engkau telah pun lalui, itu Isra Mi'raj lah. Sedangkan Allah menyebut Muhammad itu telah memperlihatkan malaikat pada rupa parahnya yang asal. Waktu turun wahyu kan, malaikat boleh peluk Nabi dalam riwayat Bukhari tu kan, dalam apa Gua Thur tu kan. Dan hatta balagha minka jahd minal jahd, sehingga Nabi rasa macam tak bernafas kan. Iqra ma ana biqari kan. Jadi malaikat rupa asal, tapi ketika Isra Mi'raj tu dilihat dalam rupanya yang sebenar lah. Hebatnya para malaikat tu, sayapnya berapa, 2 kan, sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 600 sayap dan seterusnya lah. Okey. Jadi nampak sungguh. Itu kelebihan. Jadi malaikat itu pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bila kata itu tanda-tanda dia kan. Kemudian Allah sebut indaha jannatul ma'wa, indaha sidratil muntaha. Dekat situ di langit yang ke-6 itu adanya sidratil muntaha kan. Iaitu apa? Pokok besar kan. Ada dikatakan sidratul muntaha ni pengakhiran lah kan, dunia tu
ataupun langit tu. Dan kemudian indah jannatul ma'wa, dan di situ juga ada syurga al-ma'wa. Kan? Jadi ayat ni jelas menceritakan tentang apa yang ada dekat sana tu. Kalau baca kitab tafsir, tuan-tuan boleh tengoklah tadabbur, tengoklah pada kitab-kitab tafsir akan sebut pelbagai isu lah, kan, tentang isu melihat Tuhannya ataupun tak, kan, isu melihat cahaya ke ataupun bagaimana, itu banyak lagi dalam kitab-kitab tafsir. Cuma saya nak ringkaskan dekat sini, maksudnya ayat-ayat berkenaan Isra' Mi'raj ini pun ada. Kemudian hadis-hadis begitu banyak daripada Anas bin Malik dan juga beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Nanti saya sebut sikit ada riwayat-riwayat yang masyhur tetapi palsu ataupun tersangat dhaif di sisi para ulama hadis tentang Isra' Mi'raj. Kan, umur dunia, wanita bongkok, kemudian orang yang memecah-mecahkan kepalanya, kemudian orang yang digunting lidah-lidahnya dan seterusnya. Nanti kita akan tengok sikit. Okey. Kemudian seterusnya di sini. Okey, maka kesimpulan tadi maksudnya kita boleh katakan bahawa tentang Isra' Mi'raj ini daripada Ummu Hani, maka daripada rumah Ummu Hani, maka riwayatnya tidak kuat daripada sudut periwayatan dan imam-imam yang saya sebutkan namanya tadi. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok sikit ringkasan riwayat Isra' Mi'raj. Para imam al-hadis, imam hadis meriwayatkan huraian lanjut mengenai peristiwa ini berdasarkan hadis sahih. Al-Hafiz Imam Ibnu Al-Qayyim menyebut bahawa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang burak dan ditemani oleh Jibril. Di sini kalau kita tengok, kita jelaslah tentang riwayat ni memang ada dalam riwayat Imam Muslim, kan. Cumanya daripada sudut periwayatan berkenaan dengan roh dan jasad. Sebab ada riwayat pun kata Nabi SAW dalam mimpi, tak, roh dengan jasad dua-dua sekali. Kan, hak tu diterima oleh jumhur majoriti para ulama. Ibnu Hajar sebut, Ibnu Kathir sebut dan ulama-ulama yang lain, kan, roh dengan jasad, bukan dalam mimpi duk tidur saja. Memang betul ada ru'yah sadiqah, kan, ada mimpi yang benar. Itu wahyu lah. Tapi Isra' Mi'raj ni bukan mimpi yang benar, kan. Kadang-kadang Nabi SAW mimpi dalam urusan syurga dan neraka, tentang Sayyidina Umar Khattab, kan, mimpi tentang Telaga Kauthar. Itu dalam riwayat Imam Muslim, tentang Telaga Kauthar tu Nabi mimpi, kan. Tiba-tiba Nabi SAW sedang tidur-tidur tak berapa nyenyak lah, tiba-tiba Nabi terbangun, Nabi tersenyum. Sahabat pun tengok kenapa Nabi SAW senyum ni, kan. Kemudian Nabi pun cerita tentang kelebihan Al-Kauthar, kan. Al-Kauthar tu bukan Telaga Kauthar. Dalam hadis tu jelas sebut Al-Kauthar tu sungai yang mengalir daripada syurga dan pergi kepada telaga Nabi SAW. Tak apalah, ada sebahagian pun namakan Telaga Al-Kauthar, tapi sebenarnya lebih tepat dia bukan nama telaga tu Al-Kauthar, kan. Telaga tu telaga lah, telaga Nabi SAW, Haudah dia panggil, telaga Nabi. Cumanya Al-Kauthar tu sungai yang mengalir daripada syurga dan berhenti pengaliran itu ataupun tertampung dekat telaga Nabi SAW. Itu mimpi, tapi mimpi yang benar, maka turunlah surah Al-Kauthar, kan. Jadi maksudnya di sini dalam isu ni sehingga orang mensabitkan ni juga Nabi mimpi. Jawapannya tak. Nama-nama saya sebutkan tadi, maka tidak menyatakan Nabi pergi dengan roh semata-mata, tapi roh dengan jasad dalam keadaan sedar, dalam keadaan sedar. Okey. Kemudian seterusnya diisrakan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan menunggang burak dan ditemani oleh Jibril. Dalam hadis Jibril ni boleh guna dua-dua. Kalau kita doa Allahumma Rabb Jibril wa Mikail, Jibril tu, kan. Tapi kalau kita baca hadis tentang Umar Khattab, kan, kisah Jibril tu, kan, iman Islam ihsan tu, kan, apa kata Umar? Hadza Jibril, kan, Jibril, kan. Dia tak kata Jibril. Maka dua-dua nama ni bukanlah bermaksud bila Jibril tu dia jadi banyak, tak, Jibril jugalah. Cuma nama tu boleh dipanggil dua-dua sekali, kan. Nak panggil Jibril pun betul, nak panggil Jibril pun betul. Tapi rasa saya dalam kamus dewan Jibril dia pakai. Kamus dewan tempat dia Jibril, kan, bahasa Melayu kita lah. So dalam karangan ke nak Jibril lah, bukan Jibril. Tapi dua-dua tu dalam hadis tak ada masalah. Okey. Jadi burak ni Nabi SAW, burak ni warna putih. Dia tak besar sangat, lebih kurang macam barat besar sikit, kan, ataupun keledai, kan. Okey. Dan kemudian seterusnya Nabi pun naik, dan kemudian Nabi SAW turun ke Baitul Maqdis. Okey, ni ceritanya panjang lagi lah kalau ikut, kan. Bila Nabi SAW naik, kemudian terus sampai ke ke Baitul Maqdis, dan kemudian Nabi tambat lah.
Tu jadi popular tu, batu ni lah Nabi tambat kat situ lah. Tu lebih tu, dalam hadis tak sebut lah tambat kat mana ke apa kan, sebab tak ada kepentingan juga pun kan. Daripada sudut kita faham dah, burak tu memang ya, dalam hadis sebut sahih, kita terima kan. Tapi buat tambat kat mana, dengan capai tak capai Nabi SAW tak tanggalkan capai, iaitu Abdul Hayy Al-Laqnawi. Besar juga dia tu, ulama hadis hebat dah daripada India. Beliau sendiri menyatakan tak betul, tak sahih kan. Pasu cerita tentang Nabi tak menanggalkan capai pada Isra' Mi'raj kan. Siapa nak kata marahlah dekat Imam Abdul Hayy Al-Laqnawi kan, bukan saya sebut. Okey, baik. Kemudian seterusnya, Rasulullah SAW turun ke Baitul Maqdis dengan mengimani solat bersama para rasul yang terdahulu. Riwayat ni ada pelbagai. Ada yang kata Nabi terus solat 2 rakaat, ada yang kata Nabi SAW mengimani tu maksudnya Nabi para rasul tu terdahulu. Tapi kalau imam Nabi para rasul tu timbul persoalan pula, solat apa? Pasal sebelum Isra' Mi'raj lagi tu, takkan solat Isyak pula? Logik juga kalau solat Isyak, tapi bukan solat Isyak, sebab naik tu nanti baru ambil solat tu, kefarduan tu. Ada yang kata tak, yang ni selepas mana Nabi turun. Tak ada dah. Jadi jawapannya ialah di sini ada dua riwayat. Sama ada Nabi solat sunat 2 rakaat sendirian ataupun Nabi solat dengan para Nabi. Solat yang difardukan kepada Nabi SAW sebelum mana ketika mana ketika mana naik Isra' Mi'raj tu, sebelum dapat solat 5 waktu daripada 50 kurang-kurang tu kan. Apa solat tu? Kata Imam At-Tibi dan Imam Syafi'i, solat tu 2 rakaat waktu pagi dan petang. Hak tu sebelum terima wahyu. Nabi SAW solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Macam mana kaifiat, macam mana caranya, wallahu a'lam. Sebab kita tak berkeperluan untuk mengkaji benda tu, sebab kita tak boleh amal pun. Yang kita amalnya lepas Isra' Mi'raj lah, yang 5 waktu tu lah, dan solat-solat sunat dalam hadis-hadis yang lain kan. Tapi kita kata Imam At-Tibi dan Imam Syafi'i sebut demikian. Okey, 2 rakaat waktu pagi, waktu petang. Jadi berkemungkinan solat itulah yang diimami oleh Nabi SAW. Dan kan ada solat-solat sunat yang digalakkan untuk berjemaah, macam tarawih dan seterusnya kan. Cumanya solat yang tu kafiat macam mana, apa dia punya ni, tu tinggalkan daripada sudut pensyariatannya, tidak terbabit dengan kehidupan kita. Okey, kemudian seterusnya. Okey, mana tadi? Okey, seterusnya Rasulullah SAW turun ke Baitul Maqdis dengan mengimani solat bersama para rasul terdahulu. Kemudian manakala burak ditambat di halaman Masjidil Aqsa. Habis kat situ. Okey. Selepas itu Rasulullah SAW di Mi'raj. Isra' ni perjalanan malam, naik burak tu. Mi'raj macam ada alat lah. Walaupun tak mustahil di sisi para ulama, Ibn Hajar, Ibn Katsir sebut, maksudnya seakan tangga untuk didaki kan. Maksudnya alat tu macam tangga. Mi'raj ini naik ke atas. Kan. Tapi macam tangga macam apa tu adalah penafsirannya. Cuma kita kata peristiwa tu berlaku sekejap dan itu mukjizat. Maka kalau duduk fikir naik tangga bila nak sampai kan. Tapi kita kata itu apa mukjizat yang kita kata luar daripada kebiasaan akal manusia untuk berfikir. Okey. Baik. Dan kemudian seterusnya Rasulullah SAW di Mi'raj pada malam yang sama di Baitul Maqdis ke langit terdekat, langit pertama lah. Lalu Jibril meminta supaya dibuka. Ini semua ada hadis dalam riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, paling masyhur riwayat ni, daripada Abu Hurairah pada Abdullah bin Umar pada dan sebagainya. Baik. Dan kemudian jumpa langit pertama dan seterusnya. Baginda Nabi SAW beri salam. Saya baca je lah. Baginda Nabi SAW dialu-alukan dan diperlakukan dengan kenabian. Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW ruh-ruh para syuhada di sebelah kanannya dan ruh-ruh yang terseksa di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW dibawa naik ke langit kedua. Jibril minta supaya dibuka pintu seterusnya. Selepas dibuka, maka mereka memasukinya. Di sana terdapat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Diberi salam, dijawab dan diadukan di samping kenabian. Selepas itu Jibril membawa Rasulullah SAW naik ke langit ketiga, jumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Kemudian naik langit keempat, kemudian jumpa Nabi Idris AS. Dan kemudian selepas Rasulullah dibawa ke langit kelima, di sana baginda bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Baginda Nabi SAW menjawab salam dan seterusnya. Kemudian di Mi'raj ke langit keenam, di sana baginda Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Baginda Nabi SAW beri salam, dijawab dan seterusnya. Ada dialog dekat situ. Ni dalil orang kata boleh bercakap dengan orang mati. Boleh minta doa dekat kubur kan. Ni dalilnya. Sebab apa? Sebab Nabi buat
tu Nabi. Logiknya pun kita dah faham dah kan. Jadi Nabi SAW, Nabi tu sendiri kan. Jadi kita kata kalau kita nak disamakan macam Nabi, kita kena ingat ada sunnah yang dipanggil sebagai khususiyah, satu. Yang kedua dipanggil khalqiyah. Ada benda kejadian Nabi yang kita tak boleh ikut. Hidung Nabi mancung, kita buat pembedahan supaya bagi mancung. Tak jadi, tak boleh. Itu sifat jadi kejadian Nabi itu sendiri. Kan Nabi ada bulu dada, kita pergi kedai mana suruh bagi tumbuh juga bulu dada kan. Halus, dalam riwayat sebut halus je. Kan? Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, Nabi boleh tengok ke belakang. Aku tahu apa yang ada di belakang aku, kata Nabi. Itu mukjizat Nabi lah. Kita tak payahlah pakai cermin ke pakai apa, tak ada lah. Kan? Jadi kita kata ada benda yang khususiah untuk Nabi itu sendiri. Kan? Khususiah dan juga khalqiyah, sifat kejadian Nabi itu sendiri. Khuluqiyah, akhlak kita boleh ikut. Akhlak Nabi dengan anak, dengan apa semua tu. Tapi peribadi kejadian Nabi tu, rambut Nabi macam mana, kita pun nak buat juga. Jadi benda tu memang tak boleh kan. Ada orang kata kening Nabi bersambung. Ya ke ada riwayat hadis kata kening Nabi bersambung? Tu kena mengaji Syama'il. Baca Syama'il clear lah tu kan. Okey, jadi di situ maksud dia. Dan di sini maka jawab Nabi, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang buatkan kau menangis? Jawab Nabi Musa, aku menangis kerana orang yang diutuskan selepasku, umatku, memasuki syurga lebih dahulu daripada umatku, umat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam kan. Dan memang ada hadis yang jelas pun menunjukkan bahawa Nabi doa. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sebut tentang umat aku ni akan masuk syurga 1/3 kan. Dan kemudian juga Nabi sebut lagi, Allah tanya, dan kemudian Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang kamu nak? Apa lagi permintaan kamu? Nabi sebut, masukkan umat aku yang ada iman sebesar biji gandum. Allah terima, masuk. Yang ada, kemudian tanya lagi, Nabi sujud lagi, yang ada iman sebesar biji sawi. Terus lagi kan, besar zarah. Dan kemudian sahabat kata lebih banyak lah. Bila sahabat tanya berapa banyak di kalangan umat Nabi SAW ni, Nabi kata sebutnya lebih ramai lah kan, lebih daripada mungkin 1/2 umat yang masuk syurga adalah umat Nabi SAW. Tu tuan-tuan boleh refer kepada hadis-hadis sahih dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Okey, dan kemudian seterusnya Rasulullah SAW di Mi'raj ke langit ke-7. Ketika itu baginda Nabi SAW menemui Nabi Ibrahim. Selepas salam diberi dan dijawab, baginda Nabi SAW dialu-alukan, diakui kenabiannya. Sesudah itu baginda Nabi SAW di Mi'raj ke Sidratil Muntaha dan dibawa ke Baitul Ma'mur. Akhirnya baginda Nabi SAW di Mi'raj ke hadapan Tuhan yang Maha Perkasa. Sangat agung keagungannya. Baginda Nabi SAW menghampirinya paling dekat, maka difirmankan dan diwahyukan kepada hambanya. Dalam hadis ni clear sebut tak melihat lah kan. Sebab tu kata Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni dia ada kitab dia. Imam Az-Zarkashi buat satu kitab khusus, Al-Ijabah fi mastadrakat Aisyah ala sahabah kan. Iaitu apa kita panggil sebagai apa? Jawapan-jawapan balas Sayyidatina Aisyah kepada riwayat-riwayat sahabat yang lain kan. Sebab ada riwayat daripada Ibn Abbas kata innahu ra'a rabbahu, sesungguhnya Nabi SAW tu lihat Tuhannya. Riwayat daripada Ibn Abbas. Sayyidatina Aisyah bantah, siapa yang kata Nabi Muhammad tengok Tuhan dia, maka dia maksudnya riwayatnya tak diterima kan, riwayatnya tak betul. Jadi Aisyah sini mengkritik riwayat sahabat. Maksudnya ilmu jarah wa ta'dil ni kan, ilmu mengkritik hadis ni sahabat dah apply lah. Sayyidatina Aisyah banyak berapa riwayat kan, riwayat tentang apa ni kita kata, tentang tempoh iddah kan, riwayat tentang adalah beberapa perkara yang Sayyidatina Aisyah bantah. Ni tak betul ni Abu Hurairah riwayat ni maksudnya kan. Jadi secara sahabat pun ada. Jadi maksudnya kat sini yang melihat itu secara yakin dan pasti kita kata memang ada perselisihan tentang isu ni. Cuma lebih kuatnya, lebih kukuh dalam hadis tak menyebut secara jelas tentang Nabi melihat Tuhannya pada Isra' dan Mi'raj kan? Tapi menerima direct secara langsung lah. Mereka berhujah pula dengan yang lain. Mereka kata wa kallama Allah Musa taklima, Allah bercakap-cakap dengan Musa di Bukit Tur Sina kan? Itu bertemu direct ke macam mana? Mereka bantai berbalah pula tentang isu tu kan. Tapi kita nak kata secara asasnya berlaku peristiwa itu dan bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah itu tinggi di atas arasy. Habis cerita kan? Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasy-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan arasy itu, dan Allah berada tinggi. Bila sebut tinggi ni, tinggi di atas arasy. Adakah arasy tu makhluk? Makhluk. Tapi bukan kita kata duduk atas arasy, tak ada kan. Kita beriman seperti mana
Al-Quran dan hadis telah menyebutkan tentang perkara itu, kan? Banyaklah amintum man fis samawati wal ard. Adakah kamu beriman yang ada langit tu, kan? Ya, di langit dan di bumi, menguasai langit dan bumi, kan? Ar-Rahmanu ala arsyis tawa, dan macam-macam lagi lah, kan? Jadi kita beriman tu bukanlah bermaksud kita pula nak menjisimkan Allah. Tak ada. Tak ada pun orang yang kata nak berjisim, nak tashbihkan Allah semua dan sebagainya. Tak ada, kan? Memang betul semua aliran nak menyucikan Allah, hatta Asy'ariyah pun nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, kan? Tapi bila kita kata bahawa Quran kata demikian, kita kata secara literalnya begitu, kan? Cuma kita kata pada ayat ini memang jelas begitu, terimalah imannya begitu. Amru'un kama ja'a, kita beriman seperti mana dia datang, kan? Kata At-Tabari dan sebagainya, itu jelas. Tapi kalau ada orang nak kata pada yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kamu walau di mana pun kamu berada. Yang tu kena takwil pula. Kena takwil. Kalau tak takwil maka masalah, kan? Masuk bilik air, masuk apa semua tu, Allah bersama dengan kita, kan? Tak. Mereka kata itu adalah ilmu Allah. Allah Maha melihat. Apa pun kita berada, dekat mana pun ada, dekat mana pun kita selangkah dua langkah, Allah mengetahui dengan ilmunya dekat itu, kan? Berdasarkan ayat-ayat yang lain, kan? Kemudian juga contohnya apa? Kullu halikun illa wajha, kan? Dekat nanti semua ni akan musnah, semua ni akan hilang melainkan wajah Allah. Takkan wajah Allah semata-mata. Mestilah kita kata apa yang Allah telah sebut tentang apa yang ada dalam Quran, kita beriman je lah, kan? Jadi mudah je sebenarnya, kan? Cuma kalau ada orang yang nak mempertikaikan, kita kena takwil, kita kena apa, bermaksud tujuan baik, nak menyucikan Allah, tapi dalam masa yang sama telah membuangkan sifat Allah tu, ta'til, cabut sifat Allah tu, kan? Sami' basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kan? Tak sama dengan makhluk, habis selesai masalah. Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, kan? Allah kata apa? Wa huwas sami'ul basir, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Selesai masalah. Tak ada sama dengan Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, kan? Jadi begitu daripada sudut bagaimana kita nak memahaminya. Okey. Dan kemudian di tengah jalan jumpa dengan Nabi Musa AS dan seterusnya, 50. Jawab Nabi Musa, umat engkau tidak akan mampu, kembalilah kepada Tuhan, pohonlah kepada pengurangan demi untuk umat engkau, dan seterusnya. Tuan-tuan boleh baca. Dan akhirnya demikianlah Rasulullah SAW berulang alik di antara Allah Tuhan yang Maha Agung dan Nabi Musa AS. Dengan itu Allah perkurangkan sehingga tinggal 5 waktu solat saja. Masih lagi Nabi Musa menyuruh dan seterusnya. Dan kemudian Nabi kata berasa malu dan seterusnya. Selepas berjawab Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengkuasakan solat fardu, maksudnya mewajibkan solat fardu, dan aku ringankan ke atas hamba-hambaku, iaitu 5 waktu. Kisah ini seperti mana dalam Sahih Bukhari melalui riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, jadi ceritanya setakat itulah. Lepas turun besoknya tu bercerita, kan? Sebahagian daripada kafir Quraisy, sebahagian juga Abu Jahal juga pun sama, kan? Abu Jahal pun duk cerita ni Muhammad ni ada dah ni pelik, kan? Dia pun cerita. Kemudian ada yang kafir Quraisy, ada yang tergamam dengan cerita tu, kan? Ada pula yang ini afatumaru ala ma yara, afatumaru ala ma yara, kan? Maka mereka membangkang, dan seterusnya. Dan kemudian cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan? Jadi daripada sudut Isra' Mi'raj, kita kata itu antara riwayat-riwayat yang sahih lah, menceritakan tentang secara ringkas tentang peristiwa Isra' dengan Mi'raj. Ada juga yang tak sahih. Ni saya akhirlah ni kita sebutkan sikit, kan? Iaitu antaranya ialah berkenaan dengan Nabi bertemu dengan 2 wanita yang bongkok, kan? Ataupun 2 wanita tua, yang mana wanita itu menandakan umur dunia yang semakin nazak, kan? Hampir kepada kiamat. Dan kemudian cerita ni, kisah ini disebut oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir juga sebut riwayat ini tidak sahih lah, disandarkan kepada cerita ataupun peristiwa ketika mana Isra' dengan Mi'raj. Itu antaranya lah. Kemudian juga cerita tentang orang yang digunting lidah dia, kan? Dan kemudian ada yang kalau masyhur tu, Nabi nampak wanita bongkok, tanduk lah, telur ujung tanduk lah, macam-macam lah, kan? Tapi kita kata itu semua riwayat-riwayat yang banyak pertikaian di kalangan para ulama,
kan. Dan seperti mana juga riwayat tentang gunting lidah apa semua tadi tu kan, sebab apa? Sebab terlalu memfitnah orang. Fitnah ni kalau tak ada hadis tu pun, hadis lain banyak tentang yang sahih, tentang cerita apa fitnah, cerita tentang mengadu domba apa semua, banyak hadis-hadis yang sahih cerita tentang dia punya dosa dia kan. Nabi sebut tentang apa? Tentang diseret orang nanti, maksudnya apa? Bila mana disebabkan mulut seorang apa semua akan diterbenamkan dalam neraka jahanam. Banyak hadis-hadis yang sahih tentang perkara itu kan. Cumanya kita kata tak sesuai, tak kena. Riwayat yang tak kukuh, tak kuat tu diletak dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Okey. Ada pula jenis riwayat yang riwayat tu sahih, tapi ceritanya bukan dekat situ, ceritanya dekat tempat lain. Contohnya apa? Contohnya tentang orang yang memukul-mukul kepalanya kan. Kerana apa? Kerana mereka ni tidak solat, tak sujud kepada Allah kan. Ada riwayat lain yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dan pelbagai dalam tempat yang berbeza, bukan cerita Isra' Mi'raj. Jadi ada, maksudnya ada jenis package dia. Pertama sahih lah yang kita sebut ni. Yang kedua adalah package yang palsu ataupun sangat lemah. Yang ketiga ada package yang sahih tapi di tempat lain. Macam umati lah. Umati tu biasa kait kat mana? Nabi nak wafat kan, tapi bukan tempat Nabi nak wafat. Ada tempat yang lain yang sahih dalam Bukhari pun, dalam Muslim, tapi bukan peristiwa Nabi SAW nak wafat kan. Jadi kes-kes seperti ini berlaku mungkin kesilapan riwayat ke ataupun perkara-perkara yang berkaitan tentang isu tu kan. Ada juga tentang pemakan riba, ada sebahagiannya dhaif, ada sebahagiannya hasan kan. Ada pula cerita tentang apa? Cerita orang yang dibakar dan pelbagai lagi lah. Cuma kita kata ini semua cerita ni kisahnya dekat mana ni? Kan Nabi, kan Allah sebut tadi diperlihatkan apa? Jannatul ma'wa, dalam syurga kan. Nabi nampak roh orang mati syahid apa semua tadi tu, dia tak akan tergantung-gantung, mustahil kan. Maksudnya syurga dengan neraka tu telah pun ada walaupun Nabi SAW pada waktu itu baru Isra' Mi'raj. Boleh nampak tu? Itu dalil yang kuat lah, menunjukkan syurga dan neraka ni maksudnya start daripada dulu, zaman bila pun syurga neraka itu telah dicipta lah. Syurga neraka itu telah dicipta kan. Cuma penghuni-penghuni dia tu, siapa yang akan menghundinya? Maka kita kata ada tak orang dalam syurga? Bukan orang lah, roh ada. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad yang mana Nabi sebut riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik. Ini satu-satu hadis yang diriwayatkan oleh 3 mazhab berdasarkan guru-guru mereka kan. Imam Abu Hanifah tak ada dalam hadis tu kan. Okey. Jadi bila riwayat kata apa? Nabi kata innaman nasmatul mu'min mu'allaqah bi asjaril jannah hatta yarji Allahu la jasadi yaumil qiyamah kan. Nabi sebut sesungguhnya roh-roh orang mukmin ni bergantungan pada pokok-pokok di syurga. Roh orang mukmin, dia tak sebut jasad, bergantungan di pokok-pokok di syurga, dan sehingga Allah kembalikan jasadnya pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Barulah dia hisab dan mizan. Tapi ceritanya bila orang dah ada rohnya dalam syurga tu, lepaslah, mudah-mudahan memang lepas dah insya-Allah kan. Tapi kalau roh dia dalam neraka, masalah lah kan. Disebabkan itu Sayyidina Uthman bin Affan dalam riwayat Imam Tirmizi, beliau innal qabra awalul manazil akhirah kan. Awalul manzil atau manazil minal manazil al-akhirah. Sesungguhnya kubur tu rumah-rumah yang awal daripada rumah-rumah akhirat. Siapa yang berjaya, dia berjayalah. Siapa yang mana dia tak berjaya, maka dia akan rosak kan. Dia akan kita kata musnah. Jadi di sini menunjukkan bahawa roh orang tu dah ada kat syurga dan juga neraka itu telah pun siap kan. Ni orang selalu bantai Imam Ibn Taymiyah ni. Dia kata Imam Ibn Taymiyah ada beberapa pandangannya menyatakan bahawa neraka itu tidak kekal kan. Neraka tak kekal, tapi kita dah jelas lah, maksudnya lebih kuatnya yang seperti mana Allah sebut lah kan, tentang khalidina fiha abada, hak kekal dan neraka, kekal dan neraka terus kan, kekal dan neraka, kemudian kekal juga dalam syurga kan. Tapi orang yang kekal dalam, orang yang ada dalam neraka tak mustahil selama-lamanya dalam neraka. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang tu lepas diazab apa semua dan sebagainya kan, dicelup dalam neraka dan kemudian diberi dengan rahmat Allah ke syurga. Ada juga, tapi hak syurga takkan keluar lah. Syurga tetap hak dalam neraka tu dengan rahmat Allah. Tapi untuk menyatakan dia kekal, bila dah kekal kan, itu lebih kuat pun tentang banyak ayat-ayat. Contohnya apa? Surah An-Nisa ayat 14 kan, Allah kata wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha.
Siapa yang mana bermaksiat pada Allah, melampaui batasan Allah, maka Allah kekalkan dia di dalam neraka. Masuk dalam neraka tu kekal. Kan? Maksiat apa? Tak bagi harta pusaka dengan adil. Kan? Sebab tengok pada ayat 11, 12, 13 tu cerita tentang harta pusaka. Ayat 14 tu refer balik kepada tak bagi harta pusaka secara adil, sorok ahli waris ke, kan, tipu ahli waris ke, maka kekal dalam neraka. Jangan main-main bab harta. Kan? Bab riba pun sama, 275 surah Baqarah. Kan? Allah menyatakan hum ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka, mereka daripada golongan neraka, mereka kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab riba. Kan? Jadi menunjukkan bahawa kekal jugalah dalam neraka tu, yang lebih tepat, lebih kuat, neraka juga kekal seperti mana azabnya, dan juga syurga juga kekal seperti mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Masuk isyarat ni. Wallahu alam, kita habis dulu dekat situ lah insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada yang nak tambah ke apa dan sebagainya? Ada soalan? Okey, dari sudut tanggungjawab pemimpin telah pun siapkan, ada yang Islami, ada yang konvensional. KBSP ada patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Takaful ada yang insurans. Dari sudut pemerintah telah pun siap. Dia dengan aktanya, dengan ifsar, dengan apa dan sebagainya. Okey, jadi akta dah ada. Cuma kita daripada sudut ada benda-benda kecil yang mungkin tak sampai kepada kita, mungkin. Orang tahulah makan konvensional tu mungkin riba, dia tahulah. Kan? Tapi insurans orang tahu lah, ni ada kaitan dengan benda-benda judi, berbagai gharar dan sebagainya, certainty orang tahu dah. Tapi ada kadang-kadang bab-bab kecil, bab mungkin tukar duit ke, dia tak clear bab-bab macam tu. Kan, bab jenis transfer duit ke apa ke, kan, tukar duit lah biasanya. Kan, atau benda-benda yang kecil-kecil yang mungkin tak sampai pada dia. Wallahualam, daripada sudut yang dia tak tahu tu, mudah-mudahan Allah ampunkan lah. Kan, bila sampai kepada dia kebenaran, dia tak boleh buat lah. Tapi kalau dia tahu tapi dia buat juga, kan, contohnya apa? Sebab dia kata ini fatwa, bukan daripada Quran dan hadis. Fatwa je kata haram. Fatwa kata haram. Kan? Ini fatwa mana kata haram? Kesatuan Ulama Fiqh Sudunia kata haram. Kan? Kesatuan Ulama Fiqh Akademik OIC je kata haram. Fatwa Kuwait je kata haram. Fatwa Jordan je kata haram. Fatwa kebangsaan je kata haram. Fatwa Selangor je kata haram. Wilayah pun kata haram. Fatwa Brunei kata haram. Fatwa Indonesia je kata haram. Saya tak kata haram. Quran tak ada, dalil tak ada. Itu pasal forex trading lah tuan-tuan. Kan, pasal forex trading kan. Jadi kita pun ikut kan, kata kan, duk cari yang ni, kita pulang lah kan. Daripada sudut asalnya kita kata bila terbabit dengan benda yang riba, dia cari helah, sedangkan dia tahu benda tu haram. Fatwa lebih daripada 20 fatwa dunia dan Malaysia mengharamkannya, maka dia kena berhati-hati dalam bab tu. Maka adakah ancaman? Yes, ancaman tu dia termasuk. Kekal itu di sisi Allah. Ancaman dia termasuk, sebab ancaman ni untuk kita baiki diri. Sebab tu ayat Quran hadis ni banyak bentuk-bentuk ancaman. Bukan maksud confirm, tapi supaya kita hindari benda tu, jangan kita buat kan. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena perhatikan. Samalah isu riba, isu harta pusaka, isu hutang piutang, tak bayar apa dan bagai lagi, banyak lagi isu-isu yang berkaitan kan. Mana tahu nanti ada rezeki, habis kita punya kitab ni kita baca pula 40 hadis muamalat ke macam mana ke, tengoklah nanti. Kan. Wallahu alam. Ada soalan ni? Ada soalan? Ya. Okey, dari sudut periwayatan tu ada yang jamak selagi mana riwayat tu sahih. Kan? Maksudnya secara umumnya itu dia punya riwayat daripada Anas bin Malik tu semua terima, tapi mungkin ada tambahan riwayat-riwayat yang lain tu menyebutkan ada jumpa Nabi lain apa dan sebagainya. Dia sama ada dhaif ataupun riwayat tu dijamakkan. Dijamakkan tu maksudnya Nabi jumpa dua-dua lah. Kan kalau ikutkan setiap satu peringkat tu satu je, setiap satu je, tapi dijamakkan kerana riwayatnya pun saling menguatkan, maka dua. Tidak mustahil juga, tidak jadi masalah. Macam contoh jumpa Nabi Idris alaihissalam. Walaupun pendapat yang lebih kuat Nabi Idris ni wafat sebenarnya kan? Tapi kata Imam Tabari, beberapa riwayat lagi bila bawa dalam tafsirnya, kata Imam Idris, Nabi Idris ni pun diangkat ke langit juga macam Nabi Isa AS. Maka kita kata itu timbul pula pendedahan tentang isu diangkat ke langit ataupun tak. Yang confirmnya Nabi Isa lah alaihissalam diangkat hidup-hidup ke langit, barrafa'allahu ilaih kan, Allah angkat ke langit. Cumanya kita kata dari sudut periwayatan itu saling melengkapkan antara riwayat yang lain. Macam contoh tentang isu riba apa semua, ada riwayat yang hasan. Tu dekat mana dalam Anas bin Malik tak cerita.
Dia macam itulah, ibaratnya saling melengkapkan antara satu sama. Sama juga hadis contohnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah riwayat tentang apa? Tentang haji. Kan? Tapi ada tak riwayat lain yang menambah daripada riwayat daripada Jabir tu? Nabi buat apa benda? Ada. Jadi menunjukkan gitulah, saling melengkapkan. Yang penting riwayat tu sahih. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Jasad dengan roh. Ya, jasad dengan roh. Allah a'lam. Bank riba dengan keuntungan kan. Apa beza? Kadang kalau saya lihat macam dia lebih kurang macam sama, cuma istilah tu. Kalau kita lihat conventional loan atau Islamic loan kan, masing-masing ada keuntungan. Apa beza dia? Apa ada? Keuntungan dan riba tu. Okey. Satu soalan yang bagus. Keuntungan dalam Islam disebut ribah, rabaha, ribhu ataupun ribah. Riba dalam Islam disebut riba. Hampir-hampir dekat-dekat kan. Tu perkataan tu hampir dekat. Ni untung, ni riba. Padahal dalam riba tu ada untung juga. Jadi apa beza dia? Baik. Yang pertama sekali, sama ada semua kontrak-kontrak yang financing, pembiayaan peribadi, kontrak-kontrak yang melibatkan kita kata apa? Rumah. Berbagai lagi lah. Kan? Itu, tapi ada kontrak-kontrak dia tu. Cumanya saya sebut tadi, yang lebih dekat kita, personal loan. Walaupun tak boleh kata personal loan lah, personal financing lah. Apa beza dengan kita? Pertama, sistem dia. Sistem ni daripada sudut pengiraan itu semua bank pakai interest. Sebenarnya tak boleh letak nama itu, tapi sebab bank Islam ni 1983. Bank konvensional ni abad ke-19 dah sampai Malaysia ni dah. Itu belum cerita pasal zaman Lehman Brothers, belum cerita lagi pada zaman-zaman Banco ketika mana di France ataupun Itali macam mana buka bank tu, mereka ada yang datang, ada yang dia orang bagi, so dia charge dekat situ. Itu asal sistem riba tu, konvensional tu. Cumanya kita kata daripada sudut sistem macam sama, tapi daripada sudut akad kontrak berbeza. Maka kontrak yang paling popular dalam financing ataupun kad kredit dia panggil tawarruk. Tawarruk ni macam mana? Tawarruk ini ialah membeli barang hakikatnya. Katalah contoh gini, saya nak pinjam 10,000. Senang ceritalah, saya sebut perkataan pinjam lah bagi faham kan. Okay? So pinjam 10,000. Saya pergi kat bank. Pergi bank konvensional, dia terus charge daripada 10,000 dia ambil berapa persen? Riba. Itu bank konvensional punya konsep. Tapi kalau saya pergi dekat bank Islam, saya pergi ke jumpa, ini cerita mudah, cerita orang kampung bagi kita mudah faham. Saya pergi kat tu, ni saya dapat 10,000. Kata, cik, tak boleh lah kami charge macam tu. Kalau kami charge macam tu, macam konvensional buat terus letak 12% ke berapa ke kan, setiap persen berapa per annum ke berapa, maka riba lah. Macam mana nak buat tu? Gini, cik buat jual beli dengan kami. Macam mana jual beli tu? Gini, kami ada third party, kami ada broker 1 ke broker 2 contohnya kan, pembeli pertama, pembeli kedua, contoh gitulah. Okey, sekarang ni bank sebagai wakil. Wakil apa? Wakil untuk melakukan jual beli. Kontrak pertama dia panggil wakalah kat situ. Dia ada wa'ad pula, perjanjian untuk membeli balik kat situ. Ni dia panggil kontrak hybrid. Ingat Honda je ada hybrid. Ni pun ada hybrid juga ni kan. Maksudnya dia kontrak tu dicampur-campur kat situ. Kan, untuk justify bahawa akad tu nanti dia jadi sahih, jadi betul. Okay? So maksudnya wakil lah kepada pihak bank. Maka pihak bank ni beli apa? Beli CPO, crude palm oil, minyak mentah. Kan? Ataupun minyak lah, dia boleh minyak, ada plastik, ada arang batu, tak kisahlah. Jadi sana ni wakil pergi beli. Okey, bila wakil beli tu dengan berapa? Dengan 10,000. Jadi beli dengan 10,000 ni sekarang ni jadi milik siapa? Jadi milik saya lah, sebab saya wakil pada pihak bank. Lah, saya bukan nak arang batu ke apa benda tu, saya nak duit. Boleh faham tak tu? Ni saya cerita bagi mudah faham ni kan. Jadi sekarang ni buat macam mana? Okey, bank ni pula dah wakil pada bank, pergi jual kepada pihak ketiga. Jadi dapat kat situ berapa? Dia jual dekat situ, katalah contoh bank jual 14,000 ke 15,000 contohnya. Kan? Jadi bank ambil kat situ, maksud daripada keuntungan itu yang dapat jadi daripada 10,000 kita kena bayar 12,000. Keuntungan jual beli tu bank ambil kat situ. Boleh faham tak? Maksudnya keuntungan daripada jual beli yang tadi tu, maksudnya wakilkan kepada bank, kepada bank jual pula dan sebagainya, daripada 10,000 kita kena bayar 12,000. Bukan pinjam duit, maksudnya untung daripada jual beli. Saya sebab contoh mudah. Ni air. Air ni kita beli 50 sen. Jadi kita beli ni pihak siapa kita beli pada? Mesti beli pada pihak pertama. Kita pun beli. So 50 sen. Kita jual pada pihak kedua. Berapa? RM1.50. Jadi dah untung RM1 kat situ. Itulah jual beli. Jadi dalam konsep nak dapat untung tadi tu jual beli. Jual beli mana? Minyak tadi tu.
yang mendapatkan bank boleh untung 2,000 tadi tu. Sebenarnya ikutlah bank nak untung berapa pun, 3,000 ke 4,000 ke, tapi itu konsep dia jual beli. Macam kita beli air. Jadi persoalan yang timbul pula, apa beza dengan tadi? Yang tadi charge terus pada duit. Ni berapa 10,000 terus charge berapa persen, awak kena bayar 13,500. Nampak? Charge direct riba, confirm riba, tak ada khilaf di kalangan ulama, confirm riba. Kan? Tapi yang ni tadi melalui proses jual beli, di situlah keuntungan dia tu. Cuma je kat sini dulu kita pakai bai'inah. Bai'inah tu saya beli jual kat awak jual balik kat saya. Jadi pening sikit kat situ lah. Kan? Kemudian tu tukar kepada tawaruk. Bila bank negara suruh tukar kepada kontrak tu, semua perbankan tukar. Jadi bezanya jual beli berdasarkan keuntungan. Cuma nama interest tu yang masalah. Kadar faedah fluctuate floating ke tak apa ke, this itu isu dia sistem. Sebab terpaksa follow sistem konvensional, tapi sistem tu follow tak ada masalah sebab dia cuma namanya tu saja. Tapi secara kontrak, secara akad memang tu jual beli, dan keuntungan diperoleh daripada jual beli tu yang kita kena bayar lebih. Kan? Okey, kalau beli rumah pula contoh pakai musyarakah mutanaqisah ke contohnya, ataupun ada jenis sekarang ni rumah pakai tawaruk juga, dia akan disburse berdasarkan progres rumah tu. Dulu timbul persoalan, siapa yang akan tanggung? Kalau pemaju lari siapa yang akan tanggung? Saya lah, sebab saya yang buat financing rumah. Bank dia dah dapat dah dia punya ni kan. Lepas tu dia orang ubah apa benda semua dan sebagainya, sebab ada kezaliman kepada pihak yang berakad. Siapa? Saya lah, sebab kalau rumah terbengkalai, saya kena bayar juga dekat bank. Tak boleh jadi, walaupun bank Islam kan? Jadi kita tukar dia punya kontrak pakai tawaruk, disburse setakat mana rumah tu siap. Setakat tu nanti kita akan bayar. Katalah rumah tu 300,000 tapi dah disburse 15,000 baru buat tapak, lepas tu pemaju lari macam tu kan. Ataupun mungkin baru buat tapak, lepas tu pihak bank akan tolong bantu untuk cari juga pemaju, ataupun sekali untuk bina balik rumah tu, kan, untuk menambung terus dia punya pembiayaan apa semua tu. Dia agak orang kata apa, complicated sikit complicated sikit kan. Jadi tak apa, jadi nak bagi tahunya itu beza dia antara rumah pinjaman peribadi dengan riba, kan, yang Islamik dan juga yang konvensional. Jadi gini je lah tuan-tuan, mereka dah ada penasihat syariah, mereka dah ada apa semua, bismillah. Kalau ada sikit-sikit tak betul ke apa tu, patutnya betul semua lah kan. Kalau ikut mereka tak follow, patutnya mereka kena penalti 25 juta, 8 tahun penjara kalau mereka buat tak betul. Maksudnya siapa? Panel syariah, pegawai bank, pegawai syariah, semua kena sekali kalau kontrak tak betul kan. Kalau dia punya akad tak betul, kaedahnya tak betul, sistemnya tak betul, jangan main-main. Dia ada audit dia apa semua. Cumanya kita kata sebagai kita ni, daripada lah kalau kita dapat beli benda tu cash, bismillah, silakan. Beli kereta cash, beli rumah buat sikit-sikit kan, beli motor pun boleh cash, silakan. Itu choice yang paling utama lah. Tapi kalau kita tak dapat, tak semua orang macam kita. Ada orang yang terpaksa meminjam, terpaksa buat dia punya pembiayaan untuk beli rumah kan. Rumah Selangorku berapa? 200 lebih contoh kan. Terpaksa juga buat. Maka terpaksa buat dengan tak ada cash, tak ada apa, tanah pun tak ada, maka nak duduk juga, kerja lagi, dia terpaksa buat kan. Ataupun financing kerajaan, LPPSA ke, terpulang lah kan. Jadi terpaksa buat. Maka terpaksa buat tu cari yang Islamik. Cari yang Islamik, kita lepas diri dah. Sebab apa? Kontraknya dah betul, benda tu dah buat betul, apa semua, panel syariah, kita berlepas diri. Kalau dia salah, dia tangguh kat akhirat kan. Macam kita buat hukum hakam lah, kita tak pasti, kita tanya seorang ustaz tu jawab salah, ustaz tu tangguh dunia akhirat kalau benda kita buat tu salah. Tanya pasal fidyah, macam mana ustaz fidyah ni? Fidyah ni kena macam tu je kan. Dia kan sebut profesor sebut tahu sebut lepas tu rupanya salah. Selama dia dah buat macam tu sampai meninggal dunia, tak tahu benda yang dia buat tu salah, tapi dia tanya ustaz tu tangguh dunia. Macam tu jugalah ibaratnya tentang isu-isu akad-akad, kontrak-kontrak yang ada pada hari ni. Wallahualam, panjang pula bab ni. Wallahualam. Saya berhenti dulu kat sini tuan-tuan, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.